Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ni aku nak share macam mana cara-cara nak mencari kelajuan lah. So walaupun spek aku ni tak laju, tapi aku nak share lah macam mana step-step untuk mencari kelajuan. So semoga dengan pengungsian ni korang boleh buat spek yang lagi laju lah. Okay. So untuk spek aku ni pakai 1721, motor 1721 2400 kV, motor 8S, ESC XLX tu, servo 32 kg, okay, custom spool. Baik, lagi exhaust depan ni aku pakai tengok apa, tapi dia keras sikit lah, keras sikit. Lepas tu aku setting bagi dia ke bawah sikit, bagi dia rendah. So kalau tengok kit ni, dia bahagian depan lagi rendah daripada belakang. Okay. Ini depan kena rendah sebab takut masa tengah speed belakang ni dia akan turun. So kalau belakang ni lagi tinggi, dia lagi rendah daripada depan, so kit akan naik lah. So maybe dia akan naik lah. Okay, so lagi tayar kena ikat. Sebab kalau tak ikat, kemungkinan besar tayar ni akan terbuka lah, dia kembang. So dia akan terbuka lah, tapi dalam pecah boleh terbabas lah. Okay, wing, custom wing. So wing ni tak boleh terlalu tegak macam tu, dan sikit je lah, sikit dia, bagi dia rendah sikit je. Okay, so belakang, so aku dah set bagi tinggi sikit. So remote, kena pakai remote yang ada booster. Sebab pakai booster ni dia boleh pergi range sampai boleh jauh lah, boleh satu hala boleh pergi dalam 600 ke 700 meter lah, 600 ke 700 meter ke depan, maksudnya ke hadapan lah. So kalau biasa, kalau speed run, kalau 700 meter pergi balik, dia akan dalam GPS dia akan tunjuk 1400 macam tu lah. So ada booster ni, signal lagi okey. So dia dekat hujung tak ada delay, so kita boleh tekan sampai hujung. Sebab untuk speed run ni biasanya untuk dapat 200 ke atas kmh kena run clean pass 500 meter lebih lah, baru boleh dapat. Okay. Alright, step macam mana nak cari kelajuan. So first kita kena try lah guna pinion yang kecil. Sebab pinion kecil dia tak bagi beban dekat motor dan AC. Okay. So kalau secara manual kita kena pegang lah motor ni. Kalau kita run pinion kecil, so kita pegang motor, kita pegang AC, kita still boleh pegang lagi. Kita boleh letak tangan kat sini lebih daripada 3 second. So maksudnya kita boleh up lagi. Kita boleh up pinion ataupun kita kecilkan spur. Tapi biasanya kalau aku akan up pinion lah, sebab spur ni banyak benda nak kena buka. So pinion kita just buka sini je lah. So kalau kita ada cancelling, kita boleh tengok graf dalam cancelling. So dia kena ada laptop ataupun PC ataupun tablet, window tablet. Right, kita kena ada window tablet. So kena ada ni lah, kita kena install cancelling. So cancelling ni kita connect dekat ESC, connect dekat ESC punya wire. Okay. So bila dah connection, kita buka cancelling. Okay, kita buka cancelling. Make sure indikator warna hijau ni okay. So kita pergi dekat log. Okay, dekat log kita boleh tengok lah data log capacity. So ini maksudnya setiap kali kita run, dia akan capture log data. So download log data.
Okay, bila kita dah buka log data, apa yang first yang kita nak tengok ialah dekat kita punya ripple. So make sure dia jangan tinggi sangat. Then kita tengok current. So current ni kalau untuk XLX tu dia boleh pergi sampai 580, macam aku pernah pergi sampai 580, tapi dia boleh atas pergi sampai 600 lebih pun boleh, tapi ni kena jaga-jagalah. Okay, so horsepower boleh tengok sendiri lah. So yang ini horsepower ni kita boleh tukar. Kita boleh tukar jadi watt, tapi aku dah lupa macam nak tukar. So kalau kita pakai so ini untuk temperature ESC. So kena control lah, kalau boleh bawah daripada 70 lah. Kalau berani 80-90 pun boleh, sebab dia cut off, kalau tak silap dia cut off 100 ataupun 100 lebih lah. So then RPM just untuk reference. So kalau pakai sensor, macam aku pakai sensor untuk motor 1721. So pakai sensor kita boleh tengok lah motor punya sorry kita boleh tengok motor punya temperature kalau kita pakai sensor. Okay, so kalau contoh untuk graf yang ni, kalau kita tengok dia punya M still rendah, temperature still acceptable, motor temperature pun still acceptable. So kita boleh naik lagi lah pinion ataupun kecilkan spur. Untuk yang ni kita pakai 6S. So kalau kita tengok M ni masih rendah dan temperature pun still acceptable limit, motor temperature still acceptable limit, so boleh naik pinion sampai semaksimum yang mungkin lah. So kalau contoh macam ni, kalau macam aku try naik terus dua mata untuk pinion. Contoh macam sekarang pakai pinion 28, so boleh naik terus 30, 32 macam tu lah. So untuk yang ini, bacaan sini dia akan baca semua result yang maksimum. Contoh macam ni dia dah banyak kali run ni. Ni ada run 1, 2, 3, 4. Ni 4 kali run. Seelok-eloknya setiap kali run satu data. Maksudnya setiap sebelum run clear log data. Then bila dah run, tengok balik graf, kemudian kalau nak save, kalau rasa tak nak save, clear balik, run lagi sekali, tengok balik. So tengok sampai semaksimum M yang mampu dan semaksimum temperature yang boleh handle lagi, yang still acceptable, jangan terlalu tinggi sangat lah. So untuk setting aku 1721, basic setting dia ni. So cut off buang. So kalau ada cut off ni dia akan bagi lag sikit lah. So kalau tak nak lag, buang cut off. BC aku letak 7.5. So untuk power, start power aku letak low, sebab untuk speed run, bagi aku lah, untuk speed run gear dia terlalu berat. So kalau low, dia akan efisiensi motor tu akan lebih sikit lah, maksudnya dia kurang panas sikit lah. Tapi kalau berani setting, so boleh setting medium lah, medium atau high, itu terpulang lah. So untuk F1 aku tak usia apa. So untuk motor aku pakai Smartsen brushless. Smartsen brushless ni dia akan untuk first run, untuk starting dia akan guna mode sensor. So maksudnya dia tak ada lag, dia tak ada clogging. Kalau kita tekan slow manual pun throttle, dia tak ada bunyi tak ada lah, dia tak ada bunyi macam tu, dia akan smooth je jalan. So tapi certain RPM dia akan guna sensorless mode, sebab sensorless mode ni dia lagi untuk kelajuan dia RPM lagi tinggi lah. Okay, so untuk sensorless timing
So aku letak 5 sampai 7. Sebab ini kalau over setting, dia akan jadikan AC panas lah. AC panas, motor pun panas. Tapi kalau kena dengan setting dia akan lagi laju lah. So setting yang aku pakai ni tak laju, tapi just untuk reference saja. So maksudnya you all boleh ni lah, boleh customize lagi. Tapi untuk setakat setting yang aku pakai ni, dia tak efek apa-apalah dekat motor dan AC. Still temperature M dan temperature motor still acceptable limit lah. Tapi untuk setting ni aku boleh dapat kelajuan dalam 219 ke 220 macam tu lah untuk setting 6S. Okay. Alright, untuk bateri disarankan guna setakat ni aku guna yang ni, memang performance dia terbaik lah, CNHL G+. Okay. So untuk kelajuan, untuk dapatkan M yang lagi untuk maksimum M, suggest pakai mah yang lagi tinggi lah, mah yang lagi tinggi, dan buang cut off pada ESC. So dia boleh support, dia boleh, macam mana nak kata, dia akan lagi power lah, dia akan lagi power. C rating ni tak perlu tinggi sangat pun. Macam ni pakai 70C, dia punya burst 140, ini pun dah cukup power. So kalau setakat untuk 200 km sejam, ok lah bateri. Bateri ni pun tak mahal berbanding dengan SMC. So still mampu lagi bateri ni. Dan aku pakai speed run memang guna CNHL lah, tak ada guna bateri lain. Sebab dia berbeza lah. Max power, contohlah max power, M yang sama, spek yang sama, pakai je bateri ni, dia boleh tambah lagi dalam 10, 15 ke 25 km sejam lah untuk pakai bateri ni. Alright, last info. So last run hari tu, maksimum motor ni boleh pergi 219. So 219 aku pakai spur 34, pinion 36. So 36, 34. ESC cut off kosong, timing 5 ke 7. Okay. So remote gyro aku setting satu, bukan satu lah, sini aku setting sini satu. So gyro penting, kalau macam dia dah kat hujung-hujung, dia dah sliding, kita brake, dia akan membantu untuk tegak balik lah. Okay. So 36, 34, 2400 kb, 219. So tapi korang boleh try guna ratio yang sama, tapi kemungkinan dia takkan dapat lah speed yang sama. Kemungkinan dia akan dapat kurang, ataupun maybe akan dapat lebih, sebab dia bergantung kepada setup kit, dan bergantung kepada cara tekan throttle. So kalau untuk speed run, nak tekan throttle kena seragam. Kalau graf kita garis berkadar langsung, maksudnya tekan sikit macam tu, so baru full. Kita tak boleh tekan terus macam tu. Kalau kita nak tekan terus macam ni, kena beli perfect pass macam Racing Frame pakai. So untuk dapat kelajuan, kena pandai training jari lah untuk tekan throttle. Alright, semoga perkongsian bermanfaat untuk menambah kelajuan jentera anda. Okay, sekian, terima kasih. Okay, siapa yang follow ratio sama, kalau dapat speed yang sama ataupun lebih, tolong komen dalam video ni.